Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا Sesiapa yang berkata-kata kita konten kebaikan sumpah maka sia-sia lapai Tuhan. Dan untuk itu tidak sempurnalah kebaikan. Itu adalah kita menghibau dan mengajar kepada semua yang akan. Mudah-mudahan kita masuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi InsyaAllah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan kamu mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dalam peristiwa hijrah, baginda diperintahkan oleh Allah untuk salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis di bumi Palestin. Sedangkan ramai di kalangan penduduk Madinah pada waktu itu adalah terdiri daripada kalangan Yahudi, di mana sememangnya kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Oleh itu, kaum Yahudi sentiasa mengejek dan mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerana mereka menganggap baginda tidak benar serta tidak tetap pendirian kerana terpaksa salat dengan menghadap ke arah kiblat yang sama dengan mereka, iaitu Baitul Maqdis. Cercaan dan ejekan serta celaan Yahudi ini agak memberi kesan yang mendalam terhadap Nabi dan juga para sahabat pada masa itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan sentiasa mendongak ke langit seolah-olah mengharapkan agar turunnya wahyu atau perintah daripada Allah untuk mengizinkan baginda dan para sahabat berpaling ke arah Baitullah Ka'bah di Mekah. Akhirnya, setelah 16 atau 17 bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat memerintahkan agar baginda mengalihkan arah kiblat ke arah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Ikhwani al-muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Ka'bah di Makkah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis mempunyai hubungan yang begitu rapat dan erat dengan kita, kerana ia merupakan tempat ibadah bagi umat Islam yang mana ianya mempunyai kelebihan yang begitu besar bagi kedua-duanya, dan kedua-duanya juga adalah merupakan tanah air, tempat kelahiran para nabi dan tempat turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, di mana ianya merupakan rumah Allah
atau masjid yang pertama dibina di atas muka bumi. Manakala Masjidil Aqsa merupakan masjid yang kedua dibina, di mana ianya dibina 40 tahun selepas pembinaan Kaabah juga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sekembalinya baginda daripada Mekah ke tanah airnya di Baitul Maqdis. Sejak dari dahulu hinggalah ke hari ini, perebutan ke atas Baitul Maqdis oleh 3 agama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi terus berlaku. Masing-masing berusaha untuk menguasai bumi suci ini kerana ianya mempunyai kelebihan menurut ketiga-tiga agama ini. Sehingga ada yang menyatakan bahawa jika sesuatu agama dan kuasa ingin menguasai dunia, maka mereka mesti menguasai Baitul Maqdis. Kita lihat bagaimana kejayaan bangsa Zionis Israel setelah menduduki bumi Palestin, di mana jumlah mereka yang hanya beberapa juta sahaja, tetapi mampu hidup dan menguasai dunia Arab yang terdiri daripada beratus juta penduduk yang majoritinya adalah beragama Islam. Kejayaan Zionis Israel mendapatkan sebuah negara yang dinamakan Israel di bumi Palestin pada 14 Mei tahun 1948 adalah hasil daripada penipuan fakta dan penguasaan mereka terhadap kuasa besar dunia, termasuklah Amerika Syarikat, sehingga mereka berjaya mendapat sokongan daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka diberikan sebuah negara haram di atas bumi Palestin, kononnya atas nama simpati, dan menebus dosa dunia terhadap kekejaman bangsa Jerman yang didakwa melakukan pembunuhan yang paling kejam dengan membakar berjuta-juta Yahudi. Dakwaan mereka ini adalah palsu kerana jumlah sebenar Yahudi pada masa itu tidaklah sampai kepada jumlah sebagaimana yang mereka dakwa. Sedangkan pembunuhan yang paling kejam dan dahsyat ialah pembunuhan yang mereka lakukan terhadap umat Islam, di mana mereka telah menyembelih begitu ramai umat Islam ketika memasuki bumi Palestin, sehingga darah umat Islam membanjiri Al-Aqsa. Pembunuhan dan kekejaman mereka terus berjalan sehingga ke hari ini dan sehingga ke saat ini. Ratusan ribu nyawa rakyat awam Palestin terbunuh, puluhan ribu yang cedera, bangunan dan rumah dibom, bantuan daripada luar dihalang dan sebagainya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, setelah berjaya membina negara haram di bumi Palestin, kini Zionis Israel mengatur langkah seterusnya untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa dengan alasan masjid ini dibina di atas haikal kerajaan Nabi Sulaiman. Sememangnya haikal kerajaan Nabi Sulaiman terbina berhampiran Masjidil Aqsa sekarang, tetapi pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah beberapa ratus tahun selepas daripada pembinaan Masjidil Aqsa. Ini bermakna Masjidil Aqsa dibina terlebih dahulu sebelum terbinanya haikal tersebut, dan kedua-duanya adalah merupakan hak umat Islam dan bukannya hak bangsa Yahudi yang merupakan bangsa yang pernah dan telah membunuh para nabi yang diutuskan kepada mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga penerus kepada dakwah Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zionis Israel akan terus berusaha dalam meruntuhkan Masjidil Aqsa dan membunuh umat Islam di bumi Palestin dengan apa cara sekalipun, dan kita umat Islam wajib terus mempertahankannya walaupun terpaksa menumpahkan darah demi Islam. Ingatlah kata-kata tegas
yang pernah keluar daripada mulut Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang merupakan salah seorang khalifah kerajaan Uthmaniyah Turki, di mana ketika beliau ditawarkan dengan tawaran lumayan oleh Kesatuan Yahudi Antarabangsa supaya dibenarkan Yahudi berpindah beramai-ramai dan menduduki bumi Palestin. Lalu Sultan Abdul Hamid yang kedua berkata, kami tidak akan menjual tanah air kami dengan wang. Kami mendapatkan negeri kami dengan pengorbanan darah datuk dan nenek kami. Kami tidak mungkin melepaskannya walaupun seinci tanpa kami mengorbankan darah kami demi untuk mempertahankan bumi Palestin. Ikhwani al-muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, bumi Palestin dan Masjidil Aqsa adalah merupakan milik seluruh umat Islam dan bukannya milik bangsa Arab sahaja yang mesti kita pertahankan. Zionis Israel mesti terus diperangi dan diusir daripada tanah air milik umat Islam ini dengan apa cara sekalipun. Jangan mengharapkan kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kerana ianya jelas dikuasai oleh Yahudi dan sekutunya. Pertubuhan persidangan negara Islam pula hanya bergegar di dewan sahaja suara mereka. Tetapi bantuan yang akan disalurkan, makanan dan sebagainya, hanyalah merupakan makanan dan kain-kain kapan bagi mereka yang mati ditembak sahaja. Pemimpin negara umat Islam yang lain, kebanyakannya hanya mementingkan kedudukan mereka sahaja, sedangkan mereka memiliki segala bentuk kekuatan dan kekayaan. Umat Islam di Palestin memerlukan bantuan ketenteraan dan persenjataan dalam menghadapi rejim Zionis Israel yang kejam. Menunggu kebenaran pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sebelum menghantarkan bantuan ketenteraan adalah seolah-olah merelakan umat Islam dibunuh di Masjidil Aqsa diruntuhkan. Ikhwani al-muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, perjuangan kita masih jauh dan teruskanlah memberi bantuan, sama ada dalam bentuk material, duit, di samping doa kita kepada seluruh umat Islam, terutamanya di bumi Palestin, Sudan dan sebagainya, yang hari ini nyawa umat Islam dibunuh dengan sesuka hati oleh musuh-musuh Islam. Kita juga mengharapkan agar dibuka hati para pemimpin negara-negara Islam untuk lebih bertanggungjawab dan lebih berani dalam mempertahankan kepentingan orang-orang Islam dan umatnya daripada terus ditindas dan dizalimi oleh musuh-musuh Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan tidak pula dia seorang Kristian atau Nasrani. Tetapi Nabi Ibrahim itu ialah seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim, dan dia pula bukanlah daripada kalangan orang-orang musyrik. Suratu Ali Imran ayat 67. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وزد وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على دين عبادك وأشرف عبادك واسأل العرب والعجم
والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلدنا ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وقل عددهم وسلاحهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم. اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم. اللهم عليك بالبريطان ومن والاهم. اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم. اللهم دمرهم تدميرا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.